Veteran Perang Dunia Kedua ini merupakan satu-satunya saksi pertempuran Perang Dunia Kedua yang masih hidup untuk menceritakan pengalaman serta peristiwa bersejarah itu. Siapa yang tidak mengenali Lieutenant Adnan, hero Melaya ketika negara berhadapan dengan Perang Dunia Kedua? Keberaniannya serta kecekalannya mempertahankan bumi bertuah ini tercatat di dalam sejarah kemerdekaan negara. Sehubungan dengan sejarah tersebut, ramai lagi rakan seperjuangannya yang turut berhempas pulas berjuang mempertahankan negara ini daripada terus dijarah. Salah seorang daripada mereka iaitu Allahyarham Private Ujang bin Mormin. Beliau antara yang terselamat daripada pertempuran yang dahsyat itu. Beliau telah menjadi saksi terhadap gelombang tentera Jepun yang menjarah tanah Melayu dengan kekuatan yang luar biasa. Di usia senjanya, beliau masih mengingati detik-detik pertempuran yang dilalui dan menceritakan seorang demi seorang rakannya rebah ditembusi peluru musuh. Pengalaman itu jelas menunjukkan keperitan hidup yang dilalui oleh rakyat tanah Melayu pada ketika itu secara keseluruhannya. Pertempuran Pasir Panjang mempertahankan Bukit Chandu di Singapura. Setelah tamat latihan rekrut selama 4 bulan, Ujang diserapkan ke Batalion Pertama Regimen Askar Melayu. Pada ketika itulah mereka diatur gerakkan ke medan juang tatkala askar-askar Jepun melancarkan serangan ke atas tanah Melayu. Keberadaan mereka telah mengekang kemarahan serangan ketumbukan askar Jepun di Singapura ketika negara matahari terbit itu sedang agresif menawan sebahagian besar rantau Asia Pasifik ketika Perang Dunia Kedua. Pada ketika itu, Platoon Ujang ditempatkan di Gap Ridge, Singapura. Sebaik Jepun menyerang tanah Melayu, beliau berada di batalion sama dengan Allahyarham Lieutenant Adnan bin Saidi ketika pertempuran Pasir Panjang, Bukit Cermin dan Bukit Chandu sedang berlaku. Lokasi yang dinyatakan itu adalah benteng pertahanan terakhir pasukan pertahanan British di bawah Lieutenant General Arthur Percival dan pasukan penyerang Jepun dari Division ke-25 yang diperintah oleh Lieutenant General Tomoyuki Yamashita di Pulau Singapura. Ujang berjuang bersama Lieutenant Adnan yang berkubu di Bukit Chandu, Pasir Panjang, dan pada masa yang sama, beliau bersama kompeni yang ditempatkan di Bukit Cermin selama berhari-hari menghalang kemarahan Jepun. Mereka dipukul dengan teruk di dalam serangan itu sebelum terpaksa berundur ke dalam hutan di Singapura. Sebaik saja mendapat berita bahawa Lieutenant Adnan gugur di dalam pertempuran pada 14 Februari tahun 1942. Kejadian tersebut lantas telah mematahkan pertahanan askar Melayu dan benteng pertahanan British di tanah Melayu. Hal ini telah memberi kemenangan kepada Jepun untuk berkuasa di tanah Melayu secara keseluruhannya. Askar Melayu yang terpukul terpaksa melaksanakan pengunduran. Ujang menceritakan bahawa pasukan mereka terpecah kepada kumpulan-kumpulan yang kecil dan berundur ke dalam hutan untuk mengelak daripada dikesan oleh Jepun. Selama seminggu bertahan hidup tanpa makanan dan sumber air yang terhad, kumpulan mereka terus bersedia untuk menampan serangan Jepun walaupun di dalam kumpulan yang kecil. Selama mereka bersembunyi di dalam hutan, hanya ubi kayu yang ada untuk mengisi perut. Itu pun dimakan secara mentah kerana untuk memasak boleh mendedahkan kedudukan mereka di asap yang bau yang dihasilkan. Itu pun jika serangan Jepun terhenti sekejap, maka mereka akan tergesa-gesa
untuk mencari makanan dan air minuman. Di dalam pertempuran itu juga, Ujang menyaksikan rakan-rakannya terkorban ditembak oleh musuh. Namun, tiada apa-apa yang dapat dilakukan, melainkan membiarkan sahaja jasad pahlawan-pahlawan negara itu rebah. Malah dia sendiri cedera di kaki, terkena dengan serpihan peluru meriam Jepun. Perkara yang paling menyedihkan, ketika beliau sedaya upaya menggali lubang untuk kebumikan rakan-rakan yang telah gugur menjadi bunga bangsa. Veteran Perang Dunia Kedua ini merupakan satu-satunya saksi pertempuran Perang Dunia Kedua yang masih hidup untuk menceritakan pengalaman serta peristiwa bersejarah itu. Namun, setiap yang hidup pasti akan pergi jua. Pada 11 Februari 2021 yang lalu, pahlawan negara ini telah kembali menemui penciptanya di usia 100 tahun dan pemergiannya tiada galang ganti. Allahyarham telah dimakamkan di tanah perkuburan Regimen Askar Melayu Diraja di Port Dickson, Negeri Sembilan, di dalam satu upacara yang ringkas. Panglima Tentera Darat Jenderal Tan Sri Zamros Muhammad Zain berkata, pengumumian veteran terakhir Perang Dunia Kedua itu dilaksanakan mengikut norma baharu di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada ketika ini. Tentera Darat berhasrat untuk memberikan penghormatan penuh istiadat ketenteraan kepada Allahyarham Prebet Ujang Mormin. Namun, situasi terkini akibat penurunan COVID-19 dan pelaksanaan PKP tidak membolehkan adat istiadat tersebut dilaksanakan seperti mana kelazimannya. Walau bagaimanapun, pengebumian di pusara Regimen Askar Melayu Diraja RAMD ini sudah memadai untuk menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi diberikan kepada Allahyarham yang merupakan penghargaan yang dizahirkan oleh Tentera Darat buat veteran perang, katanya. Beliau berkata demikian di dalam sidang akhbar di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda selepas majlis pengebumian Prebet Ujang selesai. Beberapa waktu sebelum itu, Ujang sempat memberitahu amanatnya kepada wartawan untuk menyeru anak-anak muda kini agar tidak gentar untuk menyertai tentera, sambil menyatakan bahawa beliau masuk tentera adalah atas kerelaan hati sendiri dan tiada yang memaksa kerana semangat perjuangannya sememangnya sangat tinggi.